Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung bab baru yaitu nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Nutrisi seperti yang kamu tahu maknanya pemakanan. Rasanya tajuk ini kamu pernah belajar mungkin tingkatan 2, tingkatan 1 kah, 3 kah. Oke, kita jawab dulu persoalan asas. Kenapa kita perlu makan? Oke, kenapa manusia perlu makan? Kenapa haiwan perlu makan? Jadi kamu tahu salah satu fungsinya ialah sebagai sumber untuk mendapatkan tenaga. Seperti yang kamu tahu dalam makanan ada tenaga. Oke, macam kamu belajar, karbohidrat akhirnya akan ditukar menjadi glukosa. Begitu juga sebenarnya lemak. Lemak kalau berlebih akan ditukar menjadi gula. Protein pun boleh ditukar menjadi gula. Kalau kamu masuk peringkat lebih tinggi, yaitu peringkat matrikulasi, perayu, kamu akan belajar bagaimana menukar bahan makanan menjadi tenaga. Satu lagi ialah untuk pembentukan tisu, untuk pembentukan organ. Sebagai contoh, gigi. Gigi dan tulang. Gigi dan tulang seperti yang kamu tahu, mineralnya ialah kalsium dengan fosforus. Oke. Gigi dan tulang mineralnya ialah kalsium dan fosforus. Fosforus P. Simbolnya P, fosforus. Jadi untuk membina tulang inilah antara bahan kimia yang digunakan kalsium dengan fosforus. Jadi kalsium dan fosforus mesti diperolehi melalui makanan. Oke, next. Dan makanan itu perlu dicerna. Yaitu makanan daripada ketulan besar kita hancurkan. Dan juga daripada molekul besar seperti ini, protein. Seperti yang kamu tahu, protein adalah polimer. Oke, akan dihancurkan menjadi unit paling kecil yaitu asid amino, monomer. Persoalannya kenapa? Mengapa makanan perlu dipecahkan menjadi monomer? Perlu dicerna, perlu dipecahkan secara kimia oleh enzim menjadi monomer, yaitu satu unit. Jadi kamu boleh balik kepada konsep pergerakan bahan. Membran plasma kan? Seperti yang kamu tahu, membran plasma hanya akan menyerap, membenarkan bahan-bahan yang bersaiz kecil, molekul kecil melaluinya. Sebab sifatnya ialah separah telap. Okey, sifatnya ialah separah telap. Jadi, makanan, molekul-molekul besar ini perlu dipotong-potong bahan kimia ini, ikatan kimianya, supaya menjadi unit asas, satu molekul sahaja. Okey, daripada kalau polimer, protein ini daripada beribu, mungkin puluh ribu, ratus, dipotong-potong-potong menjadi satu. Sebab ini tidak boleh masuk ke dalam sel. Molekulnya terlampau besar. Begitu juga karbohidrat, kanji. Kanji tidak boleh terus masuk ke dalam sel. Jadi kanji perlu ditukar kepada glukosa. Jadi tujuan makanan dicerna, satu fungsinya ialah untuk menukar ataupun memecahkan polimer kepada monomernya supaya boleh dibawa masuk ke dalam sel. Sebab yang perlu hidup, yang perlu makanan ialah sel. Di dalam sel lah itu berlaku segala-galanya. Pembahagian sel, di dalam sel pembentukan, penghasilan protein, di dalam sel penghasilan glikolipid, di dalam sel juga penghasilan tenaga di mitokondria. Jadi sebenarnya bahan-bahan itu pada akhirnya akan masuk ke dalam sel. Jadi perlu dikecilkan saiznya. Okey, seterusnya kita lihat apa ini? Kita lihat sistem pencernaan manusia. Okey, manusia ada
Okey, ini sistem pencernaan manusia bermula daripada mulut, sampailah kepada dubur. Okey, dubur. Jadi dipanggil kadang-kadang namanya dipanggil salur kadang-kadang dipanggil salur elementary. Okey, salur pencernaan. Okey, salur pencernaan ini adalah otot. Otot seperti yang kamu tahu dibina daripada otot licin. Ada dua, otot membujur, otot membulat. Jadi bahan makanan itu kan dipicit tuh, dipicit. Akhirnya ke depan. Okey, otot. Okey, di mulut ada kelenjar liur. Nanti kita tengok secara terperinci ya. Okey, mulut, kelenjar liur. Ini kita panggil esophagus. Okey, yang dekat leher, kamu telan tu menolak makanan, esophagus. Turun, pergi perut. Okey. Perut ini berdekat dengan hati. Hati nanti terlibat di dalam penghasilan jus hempedu. Hati tidak ada enzim. Okey, ini duodenum. Okey, ini duodenum, usus kecil. Okey. Ada pankreas. Ini pankreas. Pankreas akan membekalkan 3 enzim ke dalam duodenum. Selepas duodenum, usus kecil, pergi lagi satu usus kecil juga dipanggil ileum. Okey, ileum. Ini yang berlingkar banyak-banyak ni ileum ni. Lingkar-lingkar ni. Selepas usus kecil, barulah usus besar. And then baru ke dubur. Okey, begitulah perjalanan bahan makanan di dalam sistem pencernaan. Okey, jenis pencernaan. Pencernaan ini ada dua jenis. Satu dipanggil pencernaan fizikal. Satu lagi pencernaan kimia. Okey, pencernaan fizikal ialah proses mengunyah, iaitu kita kunyah bahan makanan besar kepada butiran-butiran lebih halus. Apa tujuannya? Kamu sudah belajar dulu kan? Bila kita kecilkan benda, contoh garam, gula. Kenapa dipecahkan menjadi butiran halus supaya cepat larut? Kenapa? Tujuannya untuk menambah jumlah luas permukaan gula dan garam itu yang bersentuhan dengan air. Okey. Jumlah luas permukaan yang bersentuhan dengan air. Jadi maknanya makin banyak kawasan yang kena air, jadi makin cepatlah larut. Begitu juga bahan makanan. Okey, bila saiznya kecil, bahagian yang terendah dengan enzim lebih luas, maka kadar tindak balas lebih cepat. Okey, pencernaan kimia yang kita sudah bincang tadi. Contoh polipeptida akan dipotong oleh enzim tripsin menjadi dipeptida. Peptida akan dipotong oleh eripsin menjadi asid amino. Ini kita pencernaan kimia, pemecahan molekul secara kimia. Ini kita pecahkan bahan makanan secara fizikal, mengunyah. Okey, kita tengok ini. Ini eksperimen untuk menunjukkan kesan jumlah luas permukaan perisi padu. Okey, ini bongkah yang besar. Ini kan yang kecil. Okey, kita rendam di dalam pewarna selama 15 minit. Didapati, bongkah yang besar ini tidak keseluruhan terkena warna. Maknanya ada bahagian yang tak berwarna, tak disentuh warna. Tapi kalau kecil, kamu tengok, kalau kecil full, penuh berwarna, sama juga kalau nipis. Jadi tujuan makanan dikecilkan supaya banyak kawasan bahan makanan itu terdedah ataupun kena enzim supaya pencernaan lebih cepat berlaku. Okey, seterusnya kita tengok video ini. Okey, video ini tentang pencernaan. Kamu tengok betul-betul lah dia buat video sebenar ni. Dibuat, diletak kamera di dalam tablet, pil.
Okey, ini perut. Kamu tengok makanan tu masuk, masuk. Okey, boleh nampak ni enzim tu. Yang keruh-keruh itu enzim bercampur dengan hempedu. Ini hempedu. Kamu tengok warnanya hijau ke kuning-kuningan. Itu sebabnya najis kita warna kuning. Warna tu dari hempedu. Nanti kita tengok lebih lanjut apa fungsi hempedu. Okey, sekarang bahan makanan kamu tengok dia separa pepejal. Tidak lagi keras. Sudah cair. Okey, ini duodenum. Dari duodenum akhirnya masuk ke ileum. Ileum ni dia ada unjuran permukaannya berlipat-lipat. Tujuannya untuk menambahkan jumlah luas permukaan usus. Dan ada unjuran-unjuran halus macam tuala. Sebab penyerapan makanan berlaku di sini. Okey, itulah gambaran sistem pencernaan. Okey, cikgu ulang balik. Okey, bermula daripada mulut, masuk di esophagus. Okey, jatuh di perut. And then masuk dari perut, hancur, dicerna. Okey, dalam bentuk kim. Kim ini separa pepejal, cecair sudah. Okey, masuk di duodenum, ada empedu. Nanti kita bincang lebih lanjut. Dan akhirnya di usus kecil, iaitu ileum. Diserap. Okey, kita tengok pencernaan di mulut. Okey, pencernaan di mulut satu sahaja, iaitu melibatkan kanji. Kanji akan dicerna oleh enzim amilase. Okey, oleh enzim amilase. Okey, menjadi maltosa. Dan di mulut ada 3 jenis kelenjar liur, iaitu kelenjar parotid, P-A-R-O-T-I-D, kena ingat ya. Okey, submandibular, sama juga ejaannya dengan sublingual. Inggeris dan Melayunya kekal. Okey. Cikgu ulang balik ya. Di mulut tiada pencernaan bahan makanan selain daripada kanji. Hanya kanji. Okey, di mulut hanya kanji. Itu pun tidak lengkap lagi. Kepada maltosa saja. Ingat lagi kita belajar dulu. Maltosa, kanji jadi maltosa, maltosa jadi glukosa. Lepas itu bahan makanan akan ditolak. Okey, itu yang kita kata tadi. Salur pencernaan kita ini adalah otot. Esophagus otot, usus adalah otot. Jadi, dia ada 2 otot, iaitu otot membulat, begini, dan otot memanjang. Jadi, untuk kecut ini, otot membulat, kecut. Bila kecut, bahan makanan itu dicerut. Tapi bila kecut, maka ini mesti kendur. Otot begitu, kalau satu kecut, satu kendur. Macam otot otot bicep ni kan. Kalau kamu tengok otot bicep. Bila ini kecut, yang bawah mesti kendur. Bila bawah kecut, atas mesti kendur. Okey. Jadi makanan itu ditolak, akhirnya masuk ke dalam perut. Apa ada di dalam perut? Okey, di dalam perut yang berlaku, di dalam perut ada kelenjar Gester. Gester itu sebabnya masalah yang berkaitan dengan perut dipanggil gastrik. Kenapa? Sebab di dalam perut itu ada mukus. Mukus ni lendir. Okey, lendir kahak. Untuk melindungi dinding perut, lepas itu ada pepsinogen, iaitu enzim pepsin yang tak aktif. Dan ada asid. Jadi itu sebabnya kenapa kalau orang gastrik ini boleh pitam, sebab perutnya itu ada luka, dan luka itu disiram dengan asid. Macam kita punya luka. Kamu luka di tangan, kamu siram pakai limau. Letak limau di situ atau cuka. Memang sakit, pedih.
Jadi ingatlah, di dalam kelenjar Gester ada 3, iaitu mukus, pepsinogen, asid hidroklorik. Okey, macam mana rupa kelenjar Gester? Okey, dia ada 3 sel di sini, iaitu sel mukus menghasilkan mukus, sel parental menghasilkan pepsinogen, manakala sel utama ini menghasilkan asid hidroklorik. Dalam buku ada. Dan permukaan perut itu berlipat-lipat, macam yang kamu nampak dalam video tadi. Okey, apa yang dihadamkan di perut? Satu saja. Perut terlibat dalam penghadaman protein. Hanya protein. Okey, protein dihadamkan oleh enzim pepsin. Tapi pepsin, seperti yang kamu pepsin asalnya tidak aktif. Jadi pepsinogen adalah bentuk pepsin yang tidak aktif, diaktifkan oleh asid hidroklorik. Okey, bila ada hidroklorik, barulah pepsinogen menjadi enzim yang aktif dan mencernakan protein menjadi polipeptida. Okey, maksudnya molekul protein yang panjang itu dipotong-potong menjadi polipeptida. Okey, next kita tengok apa fungsi asid hidroklorik. Apa fungsi asid? Jadi yang pertama ialah dia menyediakan medium berasid. Okey, pH-nya macam air bateri kereta. 1.5 hingga 2. Sebab enzim seperti yang kamu belajar dulu, enzim dia sensitif pH. Ada enzim bertindak balas pada pH neutral. Contoh amylase tadi. Amylase air liur itu neutral. Kita punya air liur ini neutral. Tidak masam, tidak pahit. Jadi, bila kita telan makanan, okey, bila kita telan makanan, amylase yang ada di dalam makanan itu, bila sampai di perut, akan dimusnahkan oleh asid hidroklorik. Sebab, amylase tidak boleh bertindak balas dalam keadaan berasid. Jadi, di sini, di dalam perut, sesuai untuk pepsin. Okey, di sini menghentikan tindakan enzim amylase liur. Maknanya di perut tiada tindak balas kanji. Tiada pencernaan kanji. Dan seterusnya ialah membunuh bakteria. Kita tahu asid memang membunuh. Itu sebabnya cuka diguna dalam pengawetan makanan. Sebab makanan akan jadi tahan lama. Okey, selepas dari perut, barulah masuk ke dalam duodenum. Ini duodenum. Apa ada di duodenum? Seperti yang cikgu cakap tadi. Okey, dia ada hati akan merembaskan hempedu, cair kuning tu. Okey. Dan pankreas akan merembeskan 3 enzim. Apa dia enzimnya? Amylase, trypsin, lipase. Okey. Cikgu ulang balik. Di sini ada 3 enzim. Pankreas ada 3 enzim. Amylase sekali lagi, trypsin, lipase. Jadi berapa enzim sudah kamu kenal? Amylase, pepsin, trypsin, lipase. Okey, apa fungsi hempedu? Okey, yang pertama meneutralkan kim yang berasid. Jadi kamu tahu makanan tadi dari perut masuk ke duodenum. Jadi di perut asid terlampau tinggi. Kalau tidak dineutralkan, asid itu tidak dineutralkan, dinding usus kecil, duodenum dan ileum boleh luka. Sebab kamu tahu asid fungsi peranan asid keupayaannya ialah menghakis. Kalau logam pun asid boleh hakis, apalagi kalau setakat kulit kita. Kan? Tisu badan. Okey, hempedu pahit. Tahu kan hempedu? Kalau kamu termakan hati ayam ke apa ke pahit, hempedu lah tu. Jadi bila pahit, kita tahulah itu adalah alkali. Jadi maknanya amylase yang ada di dalam duodenum ini bertindak balas dalam keadaan alkali. And then mengimulsikan lipid, lemak. Okey, mengimulsi ini begini. Lemak tu kan larutan. Kalau kita letakkan dia macam bulat-bulat. Okey, emulsi ini akan pecahkan lemak itu kepada titisan-titisan yang lebih halus. Macam ini. Sama dengan ini fungsinya. Ini. Jadi kalau ada titisan lemak, bila diemulsikan akan menjadi titisan halus. Jadi fungsinya sama juga, iaitu
meningkatkan jumlah luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Okey. Ini dia. Meningkatkan jumlah luas permukaan. Okey, luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Jadi, bila ada butiran-butiran lemak yang halus, maka lipase akan lebih mudah mencerna. Okey, apa berlaku di duodenum? Okey, ada kanji. Kanji bukan semua dicerna di mulut. Sebab kita kunyah-kunyah telan. Jadi, maknanya kanji itu masih lagi, nasi itu masih ada, roti itu masih ada, buah itu masih ada, belum dicerna sudah masuk ke perut, berhenti. Jadi, pencernaan kanji bersambung di duodenum. Kanji akan ditukar menjadi maltosa, sama juga. Lemak akan dipecahkan kepada unit asasnya, seperti yang kamu tahu, asid lemak dan gliserol. Okey, polipeptida. Ingat lagi ya, polipeptida ini adalah protein yang dicerna dari perut sampai ke duodenum akan dipecahkan menjadi peptida. Kecil sudah. Ini poli banyak. Peptid ini 2 atau 3. Okey, selepas dari duodenum, barulah masuk ke usus kecil. Okey, apa berlaku di sini? Okey, di sini final, pencernaan yang terakhir. Okey, maltosa dari kanji tadi akan dicerna oleh maltase menjadi glukosa. Habis cerita. Laktosa dicerna oleh laktase menjadi glukosa galaktosa. Habis cerita. Sukrosa dicerna oleh sukrase. Senang ingat, glukosa fruktosa. Habis cerita. Lemak, sambung lagi, dicerna kepada asid lemak dan gliserol. Habis. Peptida dicerna oleh eripsin menjadi asid amino. Jadi habis. Semua makanan tadi sudah dipecahkan kepada molekul yang paling kecil ataupun kita panggil monomernya. Okey. Selesai di situ. Nanti kita sambung penyerapan bahan makanan.